إبراهيم إنك حميد مجيد. قال تعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam sejahtera dan salam sejahtera ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil gugamit gema nur iman. Kepada para jemaah yang dirahmati sekalian, seperti biasa sebelum kita mulakan majlis, mohon kerjasama semua jemaah supaya akan dapat menutup mikrofon dan kamera serta tidak akan share screen dan sentiasa menjaga adab serta menutup aurat ketika menghadiri majlis ilmu sebegini bagi mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan daripada ilmu yang akan disampaikan. Dan kepada mereka yang berkeinginan untuk mengajukan sebarang soalan adalah diminta untuk menunggu di penghujung kuliah atau di sesi soal jawab atau pada bila mana ustazah membuka ruang untuk bertanya. Kerjasama semua sangatlah diharapkan bagi membolehkan majlis ini berjalan dengan sempurna. Semoga kita semua dirahmati Allah SWT, diberi afiat yang baik dan sentiasa dalam lindungan Allah SWT dan juga sentiasa memperbetulkan niat kita dalam kita menghadiri majlis ilmu ini. Bagi memberkati majlis kita pada pagi ini dengan harapan agar majlis ini berjalan dengan lancar, marilah sama-sama kita umum kitab yang akan dipimpin oleh yang berhormat Al-Fadilah Ustazah Nurliah. Kita niatkan dan sedekahkan pahalanya buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat-sahabat baginda, orang tua kita serta seluruh muslimin muslimat, mukminin mukminat sama ada yang masih hidup maupun yang telah pergi. Dengan segala hormatnya dipersilakan Ustazah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh wasallam. Yang saya muliakan lagi saya hormati kekanda saya dan juga Allahumma salli wa puan pengurusi yang tadi menunjukkan wajahnya dan salam perkenalan daripada saya. Mudah-mudahan apa yang telah diniatkan seluruhnya itu akan diberikan kemakbulan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan marilah kita bersama-sama membaca Ummul Furqan ini ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa alihi wa tabi'in wa tabi'in wa li awliya'i wal mursalin wa syuhada'i wa salihin wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin innaka as-sami'ud du'a. Syai'u lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Sebelum kita memulakan pengajian kita pada pagi ini, untuk pertama kalinya Allah memberi izin untuk kita bersama dalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhanallah, saya sangat berbesar hati. Tapi sebelum tu saya kena mengingat semula ni. Apa nama untuk yang menguruskan majlis ini? Saya buka lagi, ada sambungan lagi Ustazah sikit. Boleh? Okey. Jadi sesungguhnya Allahumma salli ala Muhammad, mudah-mudahan ini adalah kebaikan yang luas dan mudah-mudahan Allah redha dan Allah berikan keizinan kita berkongsi berterusan. Silakan. Okey, amin. Untuk meneruskan. Amin ya rabbal alamin. Yang berhormat Fadilah Ustazah Nurliah binti Haji Kasmuri yang bersatu pengurusan Gema Nur Iman yang dipimpin oleh Puan Mansur. Yang dirahmati lagi dikasihi para jemaah muslim muslimat yang dirahmati Allah yang sudi masa mengimrahkan Taman Ilmu Gema Nur Iman pada pagi ini. Tanpa membuang masa lagi, kita teruskan majlis ini dengan mempersilakan Al-Fadilah Ustazah Nurliah binti Haji Kasmuri untuk menyampaikan kuliah duha dengan bacaan 10 ayat awal dan 10 ayat akhir di surah Al-Qaf dan tadabbur bekas kepentingan beramal dengan sunnah Nabiyuna wa Zuhrina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala hormat, segala sukacita dipersilakan Ustazah. Tafadhal mashkura. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli ni'mah bi ni'mati tatimmu salihah. Alfi syukran untuk tuan pengurusi majlis kita. Subhanallah, subhanallah walillahil hamd. Pagi Jumaat yang barakah ini, saya dengan rendah hati sangat-sangat bersyukur dengan kebaikan diberi keizinan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, dan terima kasih sekali lagi kepada seluruh sahabat-sahabat majlis ilmu Gema Nur Iman. Jadi kalau saya silap betulkan, tapi macam tadi tu Kak, Masya Allah, Tabarakallah,
kakak pengurusi majlis tadi, saya pun masih nak mengingat semua perkara-perkara kebaikan, nama apa semua ni. Saya minta maaf kalau saya tersilap. Tapi subhanallah, saya suka untuk sahabat-sahabat, ibu-ibu, kakak semua, sebelum kita membaca ini, kita bersedia, subhanallah. Bagi yang ada mushaf, boleh membuka mushaf. Bagi yang tidak ada mushaf ataupun ada apps ke di mana pun. Dan saya suka untuk kalau boleh membuka kamera, saya lebih suka untuk membuka kamera dan melihat wajah sahabat-sahabat semualah, untuk sama-sama kita berkenalan, sama-sama kita mengenali wajah masing-masing. Kerana di hari akhirat kelak, kita akan dikumpulkan bersama siapa yang kita berkongsi dan mengenali antara sesama lain di bumi Allah ini, insya-Allah. Subhanallah, kita akan memulakan bacaan pagi ini bertepatan dengan hari Jumaat. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Satu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam kelebihan surah Al-Kahfi ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, sesungguhnya mafhumnya, sesiapa yang membaca suratul Kahfi keseluruhannya pada hari Jumaat. Kalau hari Jumaat ni kita kena faham bahawa dia siang dan malam. Hari Jumaat ni siang dan malam. Jadi sesiapa yang membaca suratul Kahfi pada hari Jumaat, maka dia akan mendapat, subhanallah, cahaya daripada tempat mereka tinggal hingga ke Baitul Atiq. Subhanallah. Kita kalau nak pergi Baitul Atiq ni adalah nama lain bagi Kaabah Al-Mukarramah. Maksudnya dekat Madinatul Nabi lah, ataupun Makkah Al-Mukarramah. Di Haramain sana kita memerlukan modal yang besar untuk sampai ke sana. Tapi ada satu sunnah yang telah diberikan, yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk tempat kita tinggal ni. Saya sekarang dekat Johor Bahru. Sahabat akak, saya panggil dia Kak Ubi, tapi saya tak tahu nama dia Ubi yang sebenar. Minta maaf Kak Ubi dan seluruh sahabat-sahabat jamaah Gemar Iman ini, masya-Allah. Kita duduk di mana pun, dari situlah dia akan mendapat cahaya sehingga Baitul Atiq itu. Cahaya itu akan kita tak nampak mungkin sekarang kerana kita adalah manusia biasa, tetapi kelak di hari akhirat dia akan datang memberi cahaya yang kita tidak mampu untuk menggambarkannya dengan izin Allah. Jadi itu kalau seluruh hari Jumaat, maksudnya siang dan malam. Tak apa, silakan. Kalau tengah masak jangan buka lah, nanti nampak pula masak. Saya nak pula nanti makanan tu pula kan, jauh nanti ni. Subhanallah walillah, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi satu lagi hadis Nabi, sesiapa yang membaca suratul Kahfi di siang hari pula, dua dalil yang sahih ini, Allahumma salli ala Muhammad, maka dia akan mendapat dua cahaya pada dua Jumaat yang mendatang. Jumaat hari ini sehingga Jumaat yang akan datang. Subhanallah walillahil hamd. Maka dua fadilat yang besar ini, dan ada satu perkara di negeri Johor lah, saya kongsilah. Di negeri Johor khususnya lah. Tetapi walaupun saya ni sahabat-sahabat ni daripada pelbagai tempat dan pelosok negara Malaysia, luar Malaysia, di mana pun, kat negeri Johor ni dia ada satu, sebelum saya mulakan bacaan ni, dia ada satu kebiasaan. Kebiasaan. Apa dia kebiasaan? Dia kalau malam Jumaat dia yasinan. Dia yasinan. Baca yasin lah maksudnya. Kemudian sekarang lebih hebat lah. Saya rasa bukan dekat Johor saja, di mana saja. Tapi orang Johor dulu kalau kenduri memang malam Jumaat je lah. Lepas tu dia baca memang yasin je, tak ada benda lain yang dibaca. Memang surah yasin je. Sedangkan surah yasin ini sebenarnya sunnahnya dibaca adalah setiap hari pada awal pagi. Di awal pagi. Dia setiap hari di awal pagi. Kalau kita tak mampu membaca setiap hari, dengarlah setiap hari. Itu dia punya trik dia. Trik apa tahu? Sebab kita ni umat Nabi Muhammad yang umurnya pendek, kemudian minta maaf cakap kurang rajin. Jadi kadang-kadang kita pilih-pilih mana surah, mana amalan yang kita nak buat kan. Jadi antara amalan yang besar pada hari Jumaat ini adalah membaca suratul Yasin sebelum ini. Tetapi rupa-rupanya Yasin ini rupanya sunnahnya dibaca setiap hari. Yang hari Jumaat ini adalah suratul Kahfi keseluruhannya. Subhanallah. Maka trend yang baru ini, perkara yang baik ini adalah perkara yang sangat besar. Dia punya perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana apabila kita cuba untuk
menghafaz. Seperti mana sabdaan Nabi SAW, man hafidha 10 ayat awal min suratul kahfi usama min ad-dajjal. Wa fi riwayatin ukhra min akhiri suratul kahfi. 10 ayat min akhiri suratul kahfi. Fadilat suratul kahfi ini bahawa Nabi SAW, sesiapa yang menghafaz 10 ayat awal daripada suratul kahfi, maka dia akan dipelihara daripada fitnah Masihud Dajjal. 10 ayat awal menghafal. Dan juga sebenarnya dia bukan dan, dia awal, atau 10 ayat akhir. Jadi semua ini yang kita akan cuba amalkan. Kalau kita ada rasa benda ni adalah satu perkara amalan yang biasa-biasa, saya bagi tahu hari ini, dia bukan amalan yang biasa-biasa. Dia amalan yang akan memberi perlindungan yang besar dalam kehidupan kita untuk bertemu dengan Allah kelak. Dan sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan ada ujian yang besar yang Allah akan turunkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Mari kita bersedia, saya rasa semua dah bersedia. Kita akan membuka 10 ayat awal suratul kahfi dahulu dan kita akan membaca bersama-sama insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Sadaqallahul azim. 10 ayat yang terakhir pada suratul kahfi. Mari kita bersedia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh kita mula? Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا
أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah ala kulli ni'mah binikmati tatimmus salihah. Saya persilakanlah kalau ada tafsir Quran. Kak apa siapa? Kak Umi, nama sebenar Kak Umi? Minta maaf. Dayangku Hajah Norida. Masya Allah. Nak panggil yang mana satu ni? Namanya 3. Subhanallah. Tak selalu panggil dekat sini DKN je. Oh, tu yang panjang DKN tu short form dia. Masya Allah. Itulah yang nama saya jadi UNK tu. Subhanallah walillahilham. Okay, so saya nak kena panggil DKN ke? Saya panggil Kak Hajah Norida. Kak Hajah Norida. Subhanallah. Sebab nama-nama ini semua adalah nama yang akan kita dipanggil kelak di hadapan Allah. Dia tak akan panggil DNK, nanti ramai sangat DNK. Mana DNK yang macam Allah tak confuse. Kita nanti yang confuse. Engkau ke DNK, aku ke DNK. Tapi kalau kita Nuridah tu nama kita, nama saya Nurlia kan. Nanti Allah SWT akan panggil nama saya Nurlia. Kat dalam ni saya nampak ada Kak Sharifah Farida, ada Kak Hawa, ada Kak Wana. Ni nama short form semua ni kan. Jadi kalau boleh Masya Allah kan Kak Hajar Rosniati Mansur semua ni kan. Kak Farida Berkadir, sungguh ramai admin dia ni, Masya Allah. Berkah insya-Allah. Kak Rosnani, Kak Nur Alam, kalau saya salah sebut minta maaf. Kak Nurini yang saya nampak ni lah, Kak Roha, Kak Farida, Masya Allah, Kak Diana dan ramai lagi. Subhanallah, nama-nama inilah yang nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan memanggil dan menyebut nama kita. Dan ketika itulah kita akan Assalamualaikum. Saya Cik Noreha daripada Tanah Merah. Okey, Kak Cik Noreha, masya-Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, waalaikumsalam. Mudah-mudahan ada kebaikan. Sesungguhnya semua nama ini adalah nama yang akan kita gunakan di hadapan Allah kelak, insya-Allah. Cuma di NK ni nanti dia akan jadi short form macam saya cakap lah, takut nanti tak jumpa di NK tu nanti. Macam UNK tu pelik juga nanti. Jadi subhanallah. Nama saya Nurlia ataupun Nur lah. Ustazah Nur, masya-Allah. Panggil Ustazah Nur saja, subhanallah. Jadi perkenalan hari ini adalah kerana untuk mencari perlindungan Allah. Itu misi kita pagi ni lah. Kenapa tiba-tiba Kak Hajah Norida ni tadi tanya, Ustazah, soalan dia senang je. Ustazah, pukul 11 boleh buat kelas tak? Aku ada kelas habis pukul 10, dia minta pukul 11. Allah izin. Yang ini Allah izin. Seriously Allah izin. Subhanallah, kalau tidak sepatutnya saya ni tengah baring-baring, tengah rehat-rehat, tengah makan-makan sebenarnya. Tapi sebenarnya saya dah makan, dah alhamdulillah semua dah selesai. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi bila ada satu panggilan, ada satu ajakan, ada satu kebaikan dan cerita itu adalah majlis ilmu, panggillah saya dalam waktu apa pun. InsyaAllah. Saya akan berusaha untuk menyantuni dan menerima panggilan itu kerana panggilan ini adalah panggilan daripada Allah. Itu yang saya rasa. Itu yang saya perlu bersungguh-sungguh. Dan saya mengerah. Saya berhenti kat rumah adik saya, adik angkat saya lah, adik angkat saya. Rumah saya nak pergi rumah, tak sempat ni buka laptop saya sebenarnya. Rumah saya jauh lagi. Saya berhenti dekat Impian Mas ni, subhanallah. Minta maaf. Saya daripada Impian Mas kepada Setia Tropika. Jadi ini perjalanan. Singgahnya saya di sini,
tempat inilah yang akan diberi keberkatan. Ibu-ibu di mana pun berada, Pasir Gudang, Johor Bahru, mungkin Batu Pahat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mungkin di Brunei, Kak DNK ni dekat Brunei kalau tak salah saya, subhanallah. Baik, Dan Ustazah. Nur Alam di juga. Brunei, betul di Brunei Kak, Ya. Kak siapa tadi? Lupa Nur dah. Alam and Roham. Saya daripada Brunei. Ya betul? Kak Roha pun Brunei juga. Di Brunei, di Singapura mungkin, di mana saja. Bolehlah tulis masing-masing di mana buat tulisan. Kalau tak bercakap nanti saya takut saya tak dengar. So boleh tulis. Boleh tulis insya-Allah. Jadi subhanallah di mana-mana untuk kita catatkan. Walaupun kita tak tulis pun, Allah telah mencatat di mana kita berada. Putrajaya, alhamdulillah. Maka keberkatan majlis ilmu ini berterusan mengikut keizinan Allah ini dengan kehendak Allah. Masya-Allah. Seri Kembangan, Kelang, Bandar Diraja, comel itu. Seri Kembangan, masya-Allah, tabarakallah. Semuanya dalam kebaikan. Pastinya misi untuk mencari perlindungan Allah ini bukan misi main-main. Kuantan, alhamdulillah. Mudah-mudahan semua. Ini bukan misi main-main enggak. Ini misi yang sebenarnya Nabi dah cakap 1500 tahun yang lalu. Selalu orang cakap 1400 tahun kan? Saya suka nak cakap 1500 tahun. Terengganu, masya-Allah. Subhanallah. Kelantan, Kedah. Allahu akbar walillahil hamd. Betapa maha baiknya Allah memberikan nikmat sebegini. Kempas JB, dekat ni, dekat dengan saya, alhamdulillah. Kak Hairi Rashidah pun ada, alhamdulillah. Ini sahabat jamaah saya di Johor. Kak Halijah. Allahu akbar. Allah catat, Ipoh, Segamat. Masya-Allah. Sekejap saya sebut sikit Seremban. Lagi? Sila. Senai. Masya-Allah. Mudah-mudahan Allah redha dan memberi kebaikan. Seri Jeluk Kajang Selangor. Ini saya tak pernah dengar. Kajang Selangor pernah dengar, Seri Jeluk tak pernah dengar. Terima kasih kerana mengenalkan tempat di mana ibu-ibu, Bandar Baru Bangi semua dan seluruhnya. Subhanallah. Allah redha. Allah sayang kita ya. Sebab itu kita dapat bertemu pagi ini. Dan kerana misi untuk mencari perlindungan inilah, mudah-mudahan Allah tak bagi kita jemu. Perkataannya, Allah tak bagi kita jemu sebab saya pernah diuji rasa jemu. Kenapa saya kata begitu? Perjalanan Al-Kahfi Challenge ni dalam kehidupan saya, Kak Ajah, siapa tadi? Nuridah. Masya-Allah, minta maaf Kak Ajah. Kakak-kakak yang lain semua, bila cerita pasal Al-Kahfi ni, terutamanya 10 ayat awal dan 10 ayat terakhir, Allahumma salli ala Muhammad, dia punya cerita hadis Nabi adalah hafaz. Dia kena hafal. Dia bukan setakat baca. Dia kena hafaz. Jadi nak hafaz, dengan kita punya keadaan diri yang kesibukan ni, dengan keluarga, dengan dunia, dengan majlis ilmu yang banyak, boleh jadi kita mempunyai perlukan masa yang lama. Subhanallah. Subhanallah. Jadi, saya diberi izin oleh Allah untuk berkongsi satu kisah dan cerita kehidupan ini. Saya fikir, why not kita duk baca hari-hari benda ni? Pagi petang kita baca. Dan dengan baca hari-hari itulah rupa-rupanya Allah memudahkan saya untuk juga menghafaz. Saya bukan jenis hari ni baca satu ayat terus hafal. Tak. Saya pun orang biasa. Jadi kita semua orang biasa. Walaupun nampak semuanya hebat-hebat di hadapan saya ni. Kenapa nampak hebat? Kerana Allah yang bagi kita nampak kebaikan tu. Bukan kerana kita hebat. Tapi oleh keranalah kebaikan Allah itulah, rupa-rupanya kita ada hati. Kita ada kesungguhan. Kita ada, macam mana cakap kita nak dapatkan perlindungan ini. Perlindungan ini yang diberitahu oleh Nabi, ketika mana Masihud Dajjal ini akan diberi izin oleh Allah untuk menjadi penguasa di dunia, di timur dan barat, dalam masa 100 hari pemerintahan dia, dalam hadis Nabi, dia ada 40 hari hingga 100 hari, ada minggu yang pertama, bulan yang pertama, 4 hari yang pertama dan 4 jam yang terakhir. Semua itu panjang ceritanya dalam surah Al-Kahfi. Jadi saya mungkin tak berkesempatan untuk hari ini kesemuanya ini untuk dikongsikan. InsyaAllah pada masa-masa akan datang mudah-mudahan ada izin untuk kita tadabbur keseluruhan surah Al-Kahfi ini. Kenapa benar-benar kita perlu sekurang-kurangnya, yang paling besar adalah menghafaz 10 ayat awal dan 10 ayat akhir. Ketika mana dalam perjalanan kita menghafaz ni, kalaulah ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita meninggal dunia, contohlah, sebab mati ni bila-bila masa, Allah akan tarik nikmat hidup ni bila-bila masa, jadi kita bersedia. Baru hari ni ke pagi tadi ke malam tadi kot, viral satu video tengah mengaji meninggal, betul? Dekat Indonesia.
ustazah tu. Subhanallah. Mati tu pasti. Semalam, daripada semalam. Viral dekat media sosial. Kalaulah sekarang ni, kalaulah saya tengah bercakap ni, ibu-ibu tengah mendengar, kakak-kakak semua tengah mendengar. Tengah dengar online, apa-apa version online pun. Tiba-tiba ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita ini diangkat nyawa kita. Ketika itu kita sedang mendapat sebenarnya rahmat dan perlindungan yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pastinya Allah akan memberi perlindungan yang nyata kelak di hari akhirat. Permulaan hari akhirat adalah kematian. Permulaan hari akhirat adalah alam kubur. Dan itulah tempat persinggahan kita yang pertama. Dan ketika sebelum nak masuk alam kubur, kita berada di dunia sekarang ni, kalau ditakdirkan Allah sehingga satu zaman nanti Masihud Dajjal ini keluar dan kita masih hidup, kita dinasihati supaya tidak keluar daripada rumah. Dan orang perempuan kena diikat kakinya di rumah. Tak boleh keluar. Kalau dia keluar, dialah yang akan merebut segala apa yang akan dibawa oleh Masihud Dajjal laknatullah ini. Orang perempuan. Dia dapat kehidupan, dapat keceriaan, dapat emas dan permata, perak dan kaya raya itu semua adalah orang perempuan paling cepat tertarik. Orang lelaki pun ada juga. Dia orang pun tertarik juga. Tapi nanti dia akan cakap macam ni. Tak apalah, you pergi dulu. I pergi kemudian. Kadang-kadang orang lelaki dia cakap macam gitu. Dia kata, kita dahulukan perempuan. Ladies first dia kata kan. Macam itu kan. Tapi betul lah. Apa yang Nabi katakan. Subhanallah walillahilham. Perlindungan ini adalah perlindungan yang sangat luas dan besar. Hidup atau matinya kita akan dapat perlindungan. Kalau ketika itu kita berada di dalam kubur, dan ketika itu kalaulah boleh dihidupkan semula oleh Masihud Dajjal, Allahu Akbar. Sebab Masihud Dajjal ini boleh menghidupkan manusia ketika itu. Apa bekalan kita? Dengan bahasa mudahnya, guru saya berkata, masa belajar dulu, korang kalau tak nak Masihud Dajjal nampak korang, masa belajar dulu, awak semua ni, antum semua ni, antuna semua ni, masa itu belajar, hafalah 10 ayat awal, 10 ayat akhir. Masihud Dajjal akan terhijab daripada melihat kita, rumah kita, semua yang berkaitan dengan kita kalau ada yang menghafaz pada tempat itu dan mengamalkan, membaca suratul kahfi setiap hari Jumaat. Jadi selepas ini mudah-mudahan bitaufil lah. Kita beramal dengan perkara ini insya-Allah. Dan jemputlah masuk ke dalam ada grup khas tu untuk kita berkongsi kebaikan. Tetapi dia pukul 5 pagi. Jemputlah. Minta dengan Kak Hajar Nurida tu, dia punya link tu insya-Allah boleh kongsikan. Siapa yang berhajat boleh masuk, dia automatik boleh masuk dalam grup tu dan akan dialu-alukan. Mudah-mudahan Allah izin untuk setiap hari kita beramal. Sebab siapa yang boleh masuk tu dengan izin Allah. Terutamanya saya, sebab saya admin untuk program Al-Kahfi Challenge tu. Tapi untuk hari ini bersama sahabat-sahabat Gema Nur Iman ini, kenapa saya suka untuk memerlukan perkongsian dan perkenalan kita dengan perlindungan? Kerana kita tak mampu melindungi diri kita. Kita tak mampu. Kita pasti tak boleh nak melindungi diri kita sendiri. Kerana Allah yang maha baik yang akan beri perlindungan dengan apa? Dengan mengikut sunnah Nabi. Itu dia punya benchmark untuk perlindungan ini. Dia punya cara, dia punya kaedah yang paling utama, kata Nabi SAW, sesiapa yang tidak mahu menerima nasib, subhanallah, fitnah Masihud Dajjal, hafalah 10 ayat awal. Dalam riwayat yang lain, atau 10 ayat akhir. Dia bukan dua-dua kena hafal. Tapi kalau dekat Al-Kahfi Challenge bersama saya menggalakkan kedua-duanya dihafal. 10 depan, 10 belakang tu, hafal sama-sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi sesungguhnya, ibu-ibu, sahabat-sahabat, kakak-kakak, perempuan hajah, semua yang bersama pada hari ini, misi ini bukan misi seorang diri. Misi ini adalah misi keluarga bahagia kita. Subhanallah. Kenapa saya cakap keluarga bahagia? Sebab kita nak masuk syurga sama-sama.
Mana ada kau pergi sendiri yang kau nanti tak pulang. Kalau nak masuk, masuklah. Mana ada. Kita nak bersama-sama dengan seluruh keluarga kita. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah izin. Dan Allah izin supaya kita tidak diuji dengan fitnah Masihud Dajjal. Fitnah Masihud Dajjal ini, dia tak tergambar dengan mata kasar kita. Dia hanya akan didepani dengan nafsu sebenarnya. Kerana dia akan memberikan kita dunia yang tidak mampu kita tolak sebenarnya, tanpa kita beramal dengan sunnah Nabi dan beriman kepada Allah dan dengan ketakwaan. Beriman, takwa dan amal sunnah Nabi. 3 perkara ini besar untuk menghalang daripada diri kita saja-saja akan diuji oleh Allah. InsyaAllah Allah tak akan uji kalau kita buat perkara ketiga-tiga yang besar ini, terutamanya apabila berkaitan dengan fitnah Masihud Dajjal. Fitnah Masihud Dajjal ini adalah 2 perkara yang paling besar sebelum kiamat. Sebelum datangnya Ya'jud dengan Ma'jud, maka ada Masihud Dajjal. Nanti selesai, habis tu kalau dengan Masihud Dajjal dah selesai, ada Ya'jud dengan Ma'jud tu pula datang, ceritanya bagaimana pula? Ya'jud dan Ma'jud itu sebenarnya dia datang hanya sekelip mata sebentar saja dan dia akan dihapuskan oleh Al-Masihu Isa ibnu Maryam dan juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Al-Imamul Mahdi. Kedua susuk tubuh ini yang akan menghancurkan keseluruhan Ya'jud dan Ma'jud itu, dan kita hanyalah pengikut bagi mereka yang beriman dan beramal. Dalam masa prosesnya berapa? Dalam sirah yang disebutkan 10 hingga 40 tahun. Sebenarnya masa tu akan jadi singkat saja sebab itu tanda akhir zaman. Sekarang ni pun kita rasa. Baru cakap, ni sebenarnya dah nak habis dah ni. Dah 11.40. Sekejap lagi nak selesai. Sebab dia tak bagi tahu sampai pukul berapa kan admin tadi. So saya boleh berhenti bila-bila masa kan. Masya Allah, tabarakallah ahsanul khaliqin. Jadi subhanallah. Tetapi kalau saya ni diberi peluang bercakap, saya susah sikit nak berhenti sebenarnya. Tapi insyaAllah saya akan berhentikan pukul 12 boleh Kak Jah Nurida, insyaAllah. Lebih sikit pun tak apa. Oh, lebih sikit pun tak apa Masya Allah. Okey. Mudah-mudahan kalau Allah izin, mudah-mudahan Allah beri mudah. Kalau terlebih sangat nanti bagi tahu saya kalau terlebih sangat bagi tahu. Okey, di sini apabila kita cerita tentang perkara 10 ayat awal dan 10 ayat akhir ini, kita kena faham dalam dia. Apa yang kita baca tu kita kena faham dan tahu. Kita faham lah Ustazah, kita faham sebab kita buka tafsir. Betul? Kita faham artinya. Kita faham artinya. Contohnya bagi ayat yang pertama, kita tengok ayat yang pertama itu subhanallah walillahilham, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Bayangkan mula-mula je surah Al-Kahfi ni Allah memulakan Syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Setengah ayat dulu sekejap Betapa maha besarnya, setinggi-tinggi pujian hanya kepada Allah. Tak ada pujian yang layak diberikan selain kepada Allah. Manusia ini harapkan pujian tak? Ya, kadang-kala kita memerlukan pujian sebagai satu rangsangan dan sokongan dan satu penghargaan, boleh. Tetapi tidak boleh melebihi pujian kepada Allah. Allazi anzala ala abdihil kitab. Anzala ala abdihil kitab. Kepada hambanya diberi subhanallah kitab. Kitab apa? Kitab Al-Quran Al-Karim. Siapakah hambanya yang diberi kitab yang mulia ini? Kita tahu, kita sedar dan kita faham sebenarnya siapa. Iaitu Nabi Yuna. Yang tu saya sebut tadi tu. Nabi Yuna wa Zuhrina wa Maulana Muhammad. Kita cuba sebut. Nabi Yuna wa Maulana wa Zuhrina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti Kak Ajah Nurida bolehlah share kat situ. Ayat yang saya berikan tu kan, tajuk tu kan. Sebab yang bagi iklan tadi tak ada ayat-ayat panjang-panjang tadi tu. Jadi insya-Allah nanti kita akan biasa sebut. Sebut apa? Nabi Yuna. Nabi kita semua. Wa Zuhrina, tulang belakang kita Kak. Nabi tu kita punya tulang. Tak ada Nabi, tak ada kita ni. Subhanallah. Wa Maulana. Dialah ketua kepada kita di dunia ini hingga akhir hayat.
wa maulana. Dialah ketua kepada kita. Seluruh penghulu, bukan pada kita saja, kepada seluruh para nabi dan para rasul. Dan seluruh makhluk kat dunia ni, maulananya siapa? Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kak Erni Jumali ada nak tanya apa ke sebab dia angkat tangan tu? Silakan. Boleh tanya. Ada nak tanya? Ke tertekan? Mungkin dia tertekan lah Allah SWT Muhammad, saya tutup Jadi subhanallah, bismillah. Bila cerita tentang pujian setinggi-tinggi pujian ini hanya pada Allah yang telah menurunkan kepada hamba Nabi Muhammad, Nabi Yuna wa Zuhrina wa Maulana Muhammad. Lagi sekali saya sebutkan, Nabi Yuna wa Zuhrina, minta maaf, Nabi Yuna wa Maulana wa Zuhrina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya dalam Al-Quran yang diturunkan ini pada ayat yang pertama, subhanallah, walam yaj'al lahu iwaja. Tak ada kebengkokan, tak ada kekurangan. Dengan Al-Quran ini tiada keresahan, tiada kesusahan, tiada juga kedengkian, tiada juga rasa resah dan gelisah sepatutnya. Sebab hari-hari kita baca Al-Quran. Subhanallah. Kalau dilihat kenapa Suratul Kahfi ini dimulakan dengan pujian, ibu kena faham satu perkara. Ini Allah SWT apabila sentiasa memuji kepada zat Allah itu sendiri, dipuji dan ditinggikan darjatnya lebih tinggi daripada mana-mana apa pun kat dunia. Memang Allah lah yang maha besar, yang maha baik, yang maha bijaksana. Dalam Asma'ullahul Husna itu keseluruhan. Sekejap kak sekejap, saya ada berita sekejap. Bismillah. Tak maaf, ada sedikit berita ni. Mudah-mudahan Allahu Akbar. Saya minta mohon doa, mudah-mudahan bapa angkat saya dalam keadaan kurang sihat dan tadi dapat telefon adik angkat saya ni dalam sedikit kritikal. Saya mohon doa, mudah-mudahan keadaannya dalam keadaan kebaikan dan dalam jagaan Allah dan dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Tak maaf, saya ada sedikit gangguan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita kembali kepada satu perkara yang kita nak sebutkan hari ini. Ayat yang pertama ni saja, kalau nak cerita tentang dia punya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, tadabbur dia sebenarnya tak cukup setengah jam. Tetapi saya suka untuk mengatakan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amraini fa in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Fahiya al-Quran wa sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita tentang iwaja ini, wa yaj'al lahu iwaja, Al-Quran itu diturunkan kerana Nabi telah memberitahu kepada seluruh umat baginda sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat terutamanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Dengan Al-Quran lah kita tidak akan bengkok, tetapi disebutkan ada satu lagi selepas Al-Quran itu adalah As-Sunnah Nabi SAW. Kita tahu semua ni. Saya percaya ibu-ibu semua tahu dan faham dan selalu mendengar perkara yang sama. Kita fahamkan Al-Quran, kita fahamkan tentang hadis Nabi SAW. Tetapi kemampuan kita adalah terbatas. Kita kena mengaku perkara itu. Tak semua benda dekat dunia yang dalam Al-Quran dan dalam hadis tu kita boleh faham semua. Kami yang belajar berpuluh tahun ini pun tidak mempunyai kepekaran sebegitu. Tetapi kita diberi ruang untuk berusaha memahami dengan belajar Al-Quran ini dengan kaedah tadabbur. Itu Al-Quran. Manakala hadis pula, kita pun kena buat perkara yang sama
yang disebutkan sebagai kita tafahum perkara hadis itu dengan belajar, dengan berguru. Dia tak boleh baca-baca macam itu, faham begitu, tidak. Jadi subhanallah, sebenarnya dalam 10 ayat yang pertama ini, saya tutup sedikit, bukan tutup kelas ni, nak tutup lagi 10 ayat yang 10 yang pertama ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ni, ada satu doa. Doa ini, kita kalau boleh tak tinggal, jangan tinggal. Doa ini memberi satu gambaran, kita ini tidak akan diberi ujian oleh Allah dengan kesesatan. Yang dalam ayat pertama itu ceritanya tentang iwaja, bengkang bengkok, tak ada. Walam yaj'al lahu iwaja. Al-Quran ni tak ada yang bengkok, cuma kita sebagai manusia biasa, kadang-kala kita lambat memahami. It's okay. Tapi jangan berhenti belajar. Al-Quran bukan saja Al-Quran, tetapi sunnah Nabi SAW. So hari ini misinya, kedua-dua misi untuk mendapat perlindungan sebenarnya bukan hanya faham pasal Al-Quran, pun kena faham tentang hadis Nabi SAW dan doa pada ayat yang ke-10 itu, di mana kita menyebutkan faqalu Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rasyada ini hanya akan didapati dan dikurniakan oleh Allah kepada mereka yang bila kat dunia ni, tak maaf cakap, saya cakap ni mungkin agak berat sikit untuk kita buat secara konsisten atau istiqamah. Buat baik sepanjang waktu. Ini satu perkara yang sangat sukar. Kecuali mereka yang faham tentang perkataan rasyada ni. Tak maaf saya ambil awal dengan akhir dulu ni. Nanti insyaAllah ada rezeki lain. Kalau dijemput lagi, kita boleh berkongsi lagi dan menyambung kita punya kefahaman tentang Suratul Kahfi ini. Terutamanya 10 ayat awal dan 10 ayat terakhir ini. Dan cerita tentang rasyada ini, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam tafsir Hamka, dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir Al-Jalalain, keseluruhan tafsir-tafsir Al-Quran ini menceritakan bahawa rasyada ini adalah apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Segala sunnah Nabi, segala kebaikan yang Nabi bawa adalah petunjuk daripada Allah. Segala-galanya, apa yang Nabi bawa. Daripada sekecil-kecil perkara sehingga sebesar-besar perkara. Subhanallah. Apakah sekecil-kecil perkara itu? Subhanallah. Hari ini, siapa yang belum makan? Pagi ni. Dah kan? Semua orang dah makan. Alhamdulillah. Kak Roha dah makan, Kak Roha? Macam dekat Baitul Maqdis je tu, dah makan lah kan? Itu belakang tu ada, subhanallah. Kak Norini pun mesti dah makan. Kak Nur Alam, Kak Sharifah, saya tak nampak muka Kak Admin Yasin pagi tu, minta maaf lah. Terpaksa sebut tu. Semua orang dah makan. Dan insya-Allah rasanya kakak-kakak yang Alhamdulillah siap makan saat ni. Siap makan saat ni, lepas tu nak makan tengah hari pula lah. Pas ni kan? Alhamdulillah. InsyaAllah. Jadi kat sini, cerita makan biasa kita akan baca doa kan? Ada tak tertinggal pagi tadi yang baca doa? Mustahil Ustazah, kita orang ni dah berusia, takkanlah tertinggal. InsyaAllah tak, Ustazah. InsyaAllah tak kan? Tapi ingat tak, kita flashback sikit lah kita punya kelemahan dulu. Ketika mana kita muda, ke mana kita sihat walafiat, ketika mana kita disibukkan dengan dunia, kadang-kadang nak baca bismillah pun kita lupa untuk minum air. Saya tak cakap makan saya balik semula, tiba-tiba pergi minum air pula. Minum air, mana minum air tu? Minum air masak ke, minum air tak masak ke? Dulu bukan sekarang. Sekarang ni saya percaya semua orang mengamalkan sunnah. So cerita tentang rasyada ini, sesiapa yang menjalankan sunnah, mendirikan sunnah, meninggikan sunnah, dialah yang mendapat rasyada sebenarnya. Itu paling mudah nak faham. Dalam arti kata perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini. Nampak simple baca bismillah. Saya baru tanya makan kan dengan minum. Pagi tadi pakai baju kan. Baca apa? Kena tanya soalan. Baca apa? Allahumma salli ala Muhammad. Baca apa? Pakai baju. Baca Kan? bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah aja kan? Alhamdulillah. Kak Ajar, semua ibu-ibu, semua orang baca bismillah. Betul? Nanti saya akan bagi pada
Kak Ajah Nurida ni lah. Satu doa untuk memakai baju dan pakaian. Dia ada doa dia. Ada doa dia, hadis sahih. Baru baju kan? Okey. Tadi pagi keluar pergi sidai baju tak? Ataupun pergi keluar pergi pasar ke apa pakai selipar tak? Pakai selipar pun ada doa ke Ustazah? Doa khusus tak ada. Tapi bismillah itu ya. Kaki kanan ke kaki kiri masa masuk tu? Kanan. Okey, Kak Cik Noreha ni confirm lah. Sunnah Nabi sentiasa dibuat lah. Kanan. Itu satu. Dah masuk rumah balik. Buka selipar kaki kanan ke kiri? Banyak betul nak cerita sunnah Kanan juga. Tiba-tiba kanan juga. Kadang-kadang kanan, kadang tak perasan. Kaki aku ni kanan kiri mana kan? Masya Allah, tabarakallah. Allah. Subhanallah. Tapi selepas ini Bu, selepas ini Kak yang dirahmati oleh Rasulullah, Kak Ajah, sahabat-sahabat semua, inilah Rosyadah. Sunnah Nabi. Yang pada kita nampak biasa-biasa. Nak dapat perlindungan dengan Allah ni bukan setakat kita menghafaz saja. Tak. Menghafaz tu salah satu daripadanya. Dalam menghafaz itu rupa-rupanya dalam ayat yang ke-10 ini cerita tentang wahayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, beri kami jalan yang lurus dan mudah. Macam benda tu macam slightly tak ada halangan lah. Tetapi dunia ini pasti akan ada ujian. Dan itulah halangan kita. Dan ujian itu yang paling besar adalah kelupaan dan ketidaktahuan. Tadi kan, kaki kanan ke kaki kiri nak masuk, nak buka kan? Kita tahu kita pakai kaki kanan. Tapi rupa-rupanya sunnah Nabi buka kasut kaki kiri. Kiri dulu. Okey. Keluar rumah kaki kanan, kaki kiri. Ni simple sunnah Kiri. Keluar rumah. Kaki kiri. Keluar rumah kaki kanan, cabut kasut kaki kiri. Hari ini cerita kiri dan kanan. Cabaran sikit. Keluar rumah kaki kiri. Ya. Betul? Okey, confirm betul. Okey, yang ni saya tak nak gurau-gurau lah, betul kaki kiri. Keluar kaki kiri. Oh, kaki kiri ke keluar rumah? Keluar rumah kaki kiri Kak Jah. Keluar kaki kiri, masuk kaki kanan. Oh, ya sungguh. Faridah Abdul Kabir. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillah, tabarakallah, kaki kiri, balik nak tahu rumah Selain kaki doa tu kanan. lupa kaki mana keluar dulu daripada rumah ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Soalan kaki. Hari ni soalan kaki. Bukan kanan kan? Aduh. Selalu Apa dia dengar kata? kanan. Selalu keluar Selalu- kaki. Selalu dengar keluar kaki kanan. Kalau daripada masjid kaki apa? Keluar. Kiri. Dia sebenarnya keluar kaki kiri Kak. Kecuali masuk Masjid masjid. kaki kiri. Oh, rumah pun kaki kiri juga deh. Kaki kiri juga. Tu saya Oh, tak pandai. boleh ubah. Minta maaf. Satu tempat aja. Masuk kaki kiri. Macam mana kita nak Tandas. apa? Tandas. Yes, tandas. Ya Kak Roha. Macam mana Tandas. langkah kanan tu? Tandas. Maksud langkah kanan untuk Langkah- apa capai cita-cita yang terbaik tu. Langkah kanan. Ha. Yang itu lebih luas dia punya maknanya. Sekarang ni kita cuma cakap pasal sunnah Nabi je dulu ni. Sunnah Nabi je dulu. Yalah. Ha. Jadi bercanggahlah pula dengan apa? Hajat yang baik. Kita kena mulakan dengan kanan. Betul? Tetapi untuk beberapa sunnah yang telah diajarkan oleh Nabi, contohnya sunnah masuk ke dalam masjid adalah kaki kanan. Sunnah masuk ke dalam rumah adalah kaki kanan. Tapi keluar daripada masjid dan keluar daripada rumah adalah kaki kiri. Tetapi masuk ke dalam tandas, ini perkara biasa. Hari-hari kita buat ni Kak. Kan? Hari-hari masuk tandas, hari-hari keluar rumah, hari-hari masuk rumah. Hari ni kena tengok ni. Sampai siapa-siapa yang bersama dengan saya dekat satu kalau majlis ilmu, kalau saya nampak pintu tu kan, saya nampak kaki mana kan yang masuk kan, dan saya suruh dia keluar balik kalau dia salah. Apatah lagi kalau kelas saya dekat masjid. Apatah kelas saya kalau dekat surau ke dekat mana kan. Kat rumah pun sama. Allahu Akbar. Itu masuk salah kaki. Saya ni garang tak? Nampak je muda macam gini. Tapi garang. Jadi orang tak tahulah dia takut ke, dia geram ke, saya tak tahulah. Tapi kegarangan itu bukan kerana apa. Saya sayang. Saya sayang tak? Sebab sunnah Nabi ni orang selalu minta maaf cakap perkecilkan.
Bukan perlekeh, perkecilkan. Subhanallah. Macam saya cakap lah, keluar rumah. Kadang kaki kita pun kita lupa kaki mana. Pakai kasut, kita pun lupa nak pakai kasut. Ini baru sedikit tau sunnah Nabi yang kita ceritakan. Kalau nak cerita banyak lagi. Masuk tandas saja. Masuk ke dalam tandas saja kaki kiri. Keluar tandas kaki kanan. Itu satu sunnah. Ustazah, Nanti masuk, saya nak tanya, silakan. kalaulah kita dah cakap dah guna kaki kanan, itu Hmm. sunnah Nabi. Lepas tu dia kata, Baik. alah janji masuk sudah. Macam mana tu? Yelah. Alhamdulillah Allah izin masuk, syukur. Tapi kalau dia jawab gitu, tak apa kak, saya ni ingatkan je. Semalam belajar dalam kelas ni. Pagi tadi belajar dalam kelas Ustazah Nolia ni. Wah, bukan Ustazah Nolia je yang kuat kongsi benda ni. Ustaz, para asatizah, saya rasa sebelum ni semua cerita benda yang sama. Cerita tentang sunnah Nabi ni. Tapi sunnah yang kecil-kecil begini, kadang-kadang kita pun terlepas dan terlepas pandang. Pas tu. Selepas tu tiba-tiba kita nak dapatkan rasyadah. Macam mana kita nak dapat jalan yang lurus dan tenang tu? Kalau kita tak mengamalkan sunnah daripada sekecil-kecil sunnah. Subhanallah. Ini baru sedikit kak yang saya kongsikan dan ibu-ibu juga tahu sebenarnya yang mungkin ada sedikit. Allah. Kalau kita tahu pahala sunnah daripada sunnah Nabi, kalau dari segi hakikat keimanan, ini tauhid. Dari segi hakikat keimanan, perkara sunnah sebenarnya adalah wajib untuk diri kita. Kita mewajibkan diri kita perkara sunnah ini. Kita memang cakap dengan orang lain, belajar fiqh memang sunnah tu adalah perkara sunnah. Kalau kita buat dapat pahala. Tadi ada kakak seorang tulis tu, kita buat dapat pahala. Tapi kalau tak buat, tak apa, tak dapat apa-apa. Allah, kau boleh asal masuk, janji masuk. Allahu Akbar. Jadi nak dapat rasyadah dalam ayat yang ke-10 itu, sunnah Nabi adalah satu perkara yang sangat besar sebenarnya. Sebab dia dua perkara yang bersama dengan Al-Quran, yang kita boleh baca setiap hari, dan kita juga belajar setiap hari, belajar di tadabbur, kita belajar tajwid, kita belajar taranum, segala-galanya kita belajar. Subhanallah. Rupa-rupanya, kalau kita mewajibkan diri kita dalam sunnah Nabi itu, subhanallah, kita akan mendapat rasyadah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasyadah itu adalah gambaran kemudahan dalam jalan kehidupan sehingga akhirat kelak, insya-Allah. Jadi hari ini misi kita bukan saja mencari keselamatan, misi kita adalah untuk menghidupkan sunnah dalam kehidupan. Dan itulah jalan untuk mendapat keselamatan dan perlindungan dan juga hijab daripada fitnah Masihud Dajjal. InsyaAllah. Sesungguhnya segala sunnah yang kita lakukan memang nampak kalau buat dapat pahala, tak buat tak apa, tak dimarah pun, tak berdosa. Tapi bagi mereka yang memang ingin menetapkan keimanan, ketakwaan dan mendapat jalan kemudahan serta perlindungan, sunnah Nabi lah yang kita tinggikan, sunnah Nabi lah yang kita ingat dan kita amalkan. Subhanallah. Dan hari ini kita membaca suratul Kahfi adalah sunnah Nabi. Betul? Sunnah Nabi. Masya Allah. Allahu Akbar. Kalau wajib, daripada muda kita dah baca. Termasuk saya pun dah tua juga. Tapi sederhana tua lah. Berusia saya pertengahan. Alhamdulillah. Tapi ibu-ibu, saya percaya yang sudah berusia, yang lebih matang, yang lebih luas pengalaman, segala apa yang diberikan oleh Allah. Kalaulah sekali kita faham tentang perkara ini, dan dalam masa kita berusaha ini, Allah angkat nyawa kita, Allah bagi kita kesukaran, tetapi kita bersungguh-sungguh untuk buat bersama, Allahu Akbar. Kita catatan itu akan berterusan sampai hari kiamat, insya-Allah. Percayalah. So lepas ni Kak Roha, hari-hari kena baca 10 ayat awal dan 10 ayat akhir, insya-Allah. Ya, kakak-kakak admin untuk Majlis Ilmu Gema Nur Iman ni, mana Kak mana Kak DKN ni? Asal dia tutup kamera ni? Buka. Subhanallah. Ngelat Oh ada kerja Kalau ada kerja tak apa, tak ada masalah. Jadi kakak-kakak yang lain, sahabat-sahabat semua yang saya kasih kerana Allah, percayalah. Sunnah Nabi adalah jalan bagi kemudahan dan perlindungan itu. Dia bukan hanya memahami Al-Quran, bukan saja kita baca Al-Quran setiap hari, tapi kita tidak mengamalkan ilmu itu, dia tak akan jadi. Dia tak akan menjadi perlindungan nanti. Walaupun memang ada juga perlindungan, tapi tidak seluas yang disebutkan oleh Allah SWT dalam ayat yang ke-10.
Wahayyi' lana min amrina rasyad. Wahayyi' lana min amrina rasyad. Amin. Allahumma amin. Subhanallah. So lepas ni masuk, kita suka berjalan kan? Kita suka beli belah kan? Kita suka pergi kedai kan? Masuk kedai kaki apa? Masuk mall. Oh, lepas ni kau kena tengok kaki kau masa nak tengok mall. Nak masuk kaki mana masuk? Masuk kaki kiri. Kiri. Kaki kiri kan? Keluar mall. Kiri. Dah berpusu-pusu tak ingat dah kaki. Itu tak ingat kaki bila busu-busu. Kena ingat lepas ni. Kena ingat lah sebab kita nak menghidupkan sunnah dalam kehidupan. Kita nak cari perlindungan. Masuk mana-mana ke... Saya kat Rafia. Keluarnya kaki kanan ke kaki kiri tak tahu. Kalau tak tahu kaki kanan, kaki kiri tak keluar daripada kedai nanti kan. Tak maksudnya untuk keluar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau- Untuk keluar. Kalau masuknya kaki kiri, maka keluarnya adalah kaki kanan lah. Subhanallah. Kecuali kereta. Kereta kita ni sebelah kanan. Jangan sibuk masuk kaki kanan, nanti kita tak boleh pandang depan, nanti pandang belakang. Wala'udzubillah min dzalik. Jadi kaki kiri lah masuk kereta kat Malaysia. Kalau duduk dekat London lain, kalau duduk dekat negara Arab lain. Ada memang sunnah semua. Sebab dia left-handed. Kita right-handed kan. Jadi itu niatlah kita masuk kerana Allah. Bismillah. Ditawakkal tu ala Allah. Itu baru doa tu. Bismillah ditawakkal tu baru betul doa masuk dalam kereta tu. Barulah Allah berikan kemudahan jalan ini. Baru sedikit daripada sunnah Nabi yang kita kongsikan pagi ni. Pun kita kadang kalut mana nak buat, bila nak buat, kat mana nak buat. Masya Allah, tabarakallah. Betapa Allah SWT maha baik memberikan kita peluang untuk Allah boleh start hari ni buat selalu hari ni. Ingat dah lah kiri kanan tu. InsyaAllah lepas ni ingat Kak Hajar Noreha dan semua sahabat, saya doakan tak kalut dah lepas ni tak kalut. Apatah lagi saya percaya semua orang suka pergi masjid dan pergi surau dan pergi tempat yang baik-baik dan pergi rumah orang lain berziarah ataupun berjumpa sahabat dekat mall. Contohlah kedai makan. Kedai makan tu pun kira mall. Maksudnya kita membeli belah kan. Kau tengok nak masuk kedai makan. Lepas ni tengok kaki semua ni. Nak masuk. Sebab kita nak mengamalkan sunnah kak. It's very nampak mudah tapi sukar kadang-kadang kalau Allah tak izin untuk kita beramal. Ya Allah, beri kami keizinan ya Allah. Beri kami keizinan untuk beramal dengan sunnah Nabi-Mu, Nabi Muhammad SAW. Tanpa keizinanmu ya Allah, kami pasti akan lupa dan lalai. Kami pasti tidak akan beramal sebenarnya. Ni saya tambah lagi. Sunnah baca doa masuk pasar, masuk kedai makan, masuk mall, semua sekali tu baca doa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu je doanya. Doanya ada version yang berlainan. Tapi sebenarnya itulah doa untuk Allahumma salli ala Muhammad. Ketika mana kita melihat masjid pun doanya sebenarnya sama. Tengok kuil pun sama sebenarnya doanya. Untuk menetapkan keimanan. Masuk pasar rupanya pun lebih kurang sama. Cuma ada perkataan diulang-ulang masuk pasar tu, Ya Hayyu Ya Qayyum. Ada tambahan sedikit kat situ. Supaya kita hidup kat pasar tu tak adalah duduk kat pasar tak keluar-keluar. Keluar baliklah lepas tu. Pergi pasar sekejap je, jangan lama-lama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa barakatuh. Amin. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan untuk kita beramal. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan untuk kita mengamalkan segala sunnah Nabi ini. Walaupun sekecil-kecil sunnah. Tetapi rupanya sekecil-kecil sunnah akan menjadi sebesar-besar perlindungan kepada kita, insya-Allah. Saya ada nak tanya, silakan Kak Awa, silakan. Ya. Jadinya setiap kali kita masuk mana saja kita pergi masuk pakai kaki kiri. Masuk ke mana? Betul. Masuk ke mana Kak? Saya tak dengar, minta maaf. Ke mana-mana saja. Adakah semua tempat ni kita pergi masuknya sebelah kiri? Atau ada tempat yang exception? Macam kedai makan, pasar, semua tu kaki kiri. Mall, pasar, masjid kaki kanan. Keluar kaki kiri. Masjid kaki kanan. Masjid saja kanan. Masjid dengan saja. rumah. Masjid dengan Dan rumah. Siapa-siapa punya rumah. Terutamanya rumah Allah. Masuk kanan. Masuk kanan. Ya saya. Kalau sekiranya sekolah. Sekolah adalah tempat yang baik.
Kalau pagar sekolah, kaki kanan. Okey, terima kasih Ustazah. Dan satu lagi, Terima kasih, seorang Ustazah. sahabat Nabi, sama-sama kak, sahabat Nabi dekat Masjid Nabawi tu, dia masa tu dia dah keluar, dia terkeluar kaki kiri, dia patah balik. Ini hadis sahih. Dia patah balik buat apa? Dia nak keluar kaki kanan, ubah. Benda ni kalau tak tak betul-betul kita betul-betul nak meninggikan sunnah Nabi, tak buat. Pejabat adalah tempat yang baik, kaki kanan. Ada soalan tanya dekat dalam mana ni? Allahumma salli alaihi wasallam dalam FB ni. FB saya. Gubernur Iman pun ada FB kan? Kalau tak silap saya. Ni ada live dekat FB ke hanya Google Meet saja? Ustazah Puan Hajah? Google Meet. Google Meet sahaja. So nanti boleh singgah dekat saya punya FB lah untuk sharingkan majlis ilmu kita pagi ni untuk pengenalan suratul kahfi ini dan pengamalan suratul kahfi dan juga perlindungan daripada amalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk suratul kahfi supply awal dan supply terakhir, juga sunnah-sunnah Nabi yang lain, insya-Allah. Okey, sebab dah 12:10 minit, saya bagi ruang untuk soalan dalam masa yang lain ni lah. Tadi memang ada soalan juga, kalau ada tambahan soalan silakan. Ya betul, kita kena berusaha untuk meninggikan sunnah. Kalau masuk masjid tiba-tiba tersalah kaki, undur. Saya selalu cakap itu. Bukan undur. Kita undur, kita keluar sikit, masuk balik kaki kanan. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah redha dan Allah beri kebaikan. Ada soalan? Subhanallah. Ustazah, Saya. Assalamualaikum. apa tu? Waalaikumsalam. Siapa yang nak bertanya? Kak Nur A'lam. Silakan. Yang apa tu tazkirah Al-Kahfi pada pagi tu mulai dari jam 5. Oh, itu soalan lain. Dan mau tahu, yang tahu tu, je. yang tu ada grup lain sendiri, insyaAllah pukul 5. InsyaAllah. Pukul 5 pagi. Sebelum subuh. Kadang-kadang terlebih sikit lah, subuh sikit lah. Kita Kalau dah dekat patut lah. Brunei dengan Sarawak, Sabah Sarawak, dia dah lepas subuh lah. Betul tak? Kita pun di sini Brunei waktu subuh tu. Yelah, maksudnya selesaikan subuh dulu baru masuk. Dia tak semestinya kena masuk daripada awal. Sebab benda tu perkara yang saya tak paksa untuk masuk. Tetapi Allah yang izin untuk beri masuk dan singgah, insyaAllah. Terima kasihlah pagi tadi kesungguhan Kak Ajah. Siapa nama admin ni? DKN. DKN. Okey, DKN. Allah SWT Muhammad. FB saya Nurli bintu Kasmuri. Salah. Nur bintu Kasmuri, minta maaf. Nur bintu Kasmuri. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Siapa ni Kak? Kak Mak Jah. Mak Jah Halijah, ya saya. Mak Jah nak tanya, kata masuk masjid tu kaki kanan kan? Saya. Daripada mana? Daripada gate tu ke? Daripada pintu besar ke? Daripada tangga Ini ke? soalan kebat lah. Mak Jah punya soalan ni. Daripada Dia ada gate dia lalu gate. Gate Lepas tu naik naik tangga. kereta. Lepas tu baru Ini muncul ni. pintu Kak Jah. besar. Kak Jah. Kalau kita jalan kaki daripada gate, kalau jalan kaki, tapi kan kita naik kereta. Kita turun kereta dan kita nak masuk masjid. Ayatnya masuk masjid. Jadi masuk masjid adalah bangunan masjid tempat kita semayang tu lah. Yang paling utama. Ya? Mak Jah Ya, InsyaAllah. Soalan kebat ni. Masya Allah. Okey, terima kasih Ustazah. Selamat beramal. Okey, soalan lain sebelum saya tutup. Masya Allah, tabarakallah. Ada lain? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Cik Kedah Som dulu, tanya. Cik Som dulu. Ya, saya. Cik Som dari Kedah. Oh, dari Kedah. Ya, silakan Cik Som. Saya macam saya orang kata tongkat. Kaki Baik. satu tu tak memang tak pergi belah kanan saja. Tu saya nak masuk macam mana? Pakai tongkat. Tak apa. Kalau tak boleh guna kanan, maka berniatlah. Ya Allah, aku tidak mampu untuk menggunakan yang sebelah kanan ini. Tetapi aku berusaha untuk melakukannya. Dan pada waktu itu aku hanya boleh melakukan dengan menggunakan sebelah kiri. Niat itu akan menjadi satu catatan kebaikan. InsyaAllah. Amin. Ya Rabb. Boleh. Ustazah, Iya Kak. Kak admin ni, yang admin ni siapa nama pula? Yang ni, admin yang Kak ni. Mas. Kak Mas. Kak Mas apa? Mas Roha. Mas Roha. Daripada mana Kak Mas Roha? Subhanallah. Orang Johor tapi duduk Selangor, Ustazah. Allahu Akbar. Iyalah. Ya kan Kak Mas Roha. Ustazah, kita kira wajib hafal kot. Yang 10 awal ataupun dua-dua. Awal dan akhir surah Al-Kahfi. Atau. Atau 10 awal atau 10 akhir. Hadisnya bukan wa, tapi au. Au tu maksudnya atau.
Terima kasih Dia akal. Ustazah. Tapi kalau boleh hafal dua-dua, bonus lah. Lagi baik dah. InsyaAllah. Terima kasih Ustazah. InsyaAllah. Sama, ada lain soalan? Subhanallah. Kalau tak ada, saya minta izin untuk DNK ya. DNK. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustazah. Ada lagi. Waalaikumsalam. Ya. Ya saya. Gini, maksudnya kita malam amal tiap malam lepas maghrib. Al-Kahfi tu. Pula awal, pula akhir. Boleh. Bila masih pun boleh. Kak Ajar Nurhah. Jadi istiqamah kira Lepas waktu maghrib. malam lah. Lepas tu, Kalau permulaan hari lepas maghrib. lepas maghrib. Kalau permulaan hari baru adalah lepas maghrib. Kalau ikut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kiraan kalender hijri. Jadi lepas maghrib lah. Kalau kita nak beramal dengan lebih baik lah. Lepas maghrib lah. Itu hari yang baru. Lepas tu macam tu. pada subuh tu kita ambil ayat akhir Al-Kahfi. Boleh. Tak ada masalah. Sebab sini ada ustaz sini yang kita malam akhir tu ambil sebelum subuh. Awal tu Boleh. kita baca lepas maghrib. Boleh gitu? Boleh. Semua boleh insyaAllah. Yang penting dalam satu hari tu kita ada beramal. Sama ada pagi atau petang, malam ke siang, dalam satu hari daripada maghrib kepada sebelum maghrib. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Ta'ala. A'lam. Assalamualaikum. Satu lagi Ustazah. Waalaikumsalam. Makcik daripada Mempaga Bentong. Ya. Makcik daripada Bentong Pahang. Baik, subhanallah. Bentung, silakan. Kita gemet pun kita menuntut ilmu. Menuntut ilmu tu Baik. wajib. Kan? Malaikat mendoakan. Kalau Baik. ada majlis-majlis katalah dekat surau tu ada baca tahlil apa semua, kita balik kita nak dengar kuliah-kuliah ni, mana lebih baik? Tahlil dengan kuliah. Yelah macam kita kalau kita kat surau kan, kalau kita pergi dia orang ada buat majlis tahlil lah, yasin lah. Jadi Saya. kita nak dulu yang mana, sebab dekat Google Meet kalau pukul 9 lebih dah ada mula program-program ilmu ni lah. Mana lebih baik? Masya-Allah. Okay, terima kasih. Mana lebih baik? Dua-dua baik, tapi yang lebih baik adalah majlis ilmu. Majlis ilmu lebih baik, lagi-lagi majlis ilmu tu kalau ada berkaitan dengan tauhid, fiqh dan juga tasawuf. Subhanallah. Jadi kalau dekat surau, bagi tahu dengan admin surau, suruh dia bagi tazkirah sikit. So dia akan convert daripada majlis sunnah kepada majlis yang wajib fardu sebab dia majlis ilmu. Gitulah. Tapi kalau kat surau biasanya kita macam tadi tu kan, kita ada yasin, kita baca tahlil apa semua tu kan. Tapi tiba-tiba lupa macam kita cuma baca benda tu dan kita tak ada tazkirah ke apa, tapi biasanya ada lah rasanya. Semua tu akan menjadi satu perkara yang baik, tapi kalau tiba-tiba kita dengar dekat rumah kita tu ada online untuk majlis ilmu, ceritanya tentang tauhid, tentang fiqh, kemudian tentang tasawuf, maka yang di rumah itu lebih afdal daripada yang dekat masjid dan surau itulah. Terutamanya orang perempuan. Orang perempuan lebih afdal duduk di rumah lah. InsyaAllah untuk mendengar majlis ilmu itu lebih afdal. Tapi kalau nak pergi surau, pergilah. Pergi juga boleh. Tapi jaga adab. Setinggi-tinggi adab itu adalah sebaik-baik perkara yang baik. Allahumma salli ala Muhammad. InsyaAllah. Ada lain? Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. Oh gitu Ustazah. Seperti ni kan tiap pagi Jumaat dia adalah kuliah surau kat sini. Dia buat kita Faridah tu. Sebab dia boleh mana kita dengar waktu tak online lah tadi. Boleh. Alhamdulillah. Tapi Ada dalam yang online tu, je. online tu adalah majlis ilmu. Kak, sekejap Kak. Sekejap Kak. Dayang. Ya. Lepas ditutup kot, rasanya Ustazah ada emergency tu. Kan family dia. Ya. Critical tu kan. Yang tu lah. Boleh tak bantu saya dalam masa 5-10 minit ni untuk bantu saya untuk buat sedikit tahlil ringkas ini untuk ayah angkat saya ni baru diberitakan meninggal ni. Allahumma salli alaihi wasallam, saya memberi minta ruang untuk beriman ini untuk sama-sama kita mengambil ruang.
Allahu Akbar. Inna Muslim lillahi Ustazah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kepada ayah angkat saya, ayah angkat saya. Masya Allah. Ahmad, Allahumma salli. Ahmad bin Salih wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in. شهوا لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وختم النبيين وحفظ المرسلين وحامل الملائكة المقربين. اللهم صل وسلم صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه ووسع مدخله واكرم نزله يا الله يا رحمن يا رحيم يا فتاه يا عليم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك انبنا واليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الابرار يا عزيز يا ستار يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. Taqabbal Allah minkum. Ya Allah minkum taqabbal ya karim. Terima kasih pada admin dan semua sahabat yang bersama mendoakan adik saya. Mengucapkan terima kasih. Doakan perjalanan kami untuk balik ke kampung ni. Mudah-mudahan semua dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita berterusan mengamalkan sunnah Nabi SAW. Saya tutup saja dahulu hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi insyaAllah. Dan Allah izin untuk kita beramal dengan sunnah Nabi yang besar ini. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Maaf banyak atas kesilapan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustazah dan adik Ustazah. Amin. Ustazah semua hari ini dipemudahkan. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Wabarakatuh.